A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada pagi ini dan dapat bersama-sama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita ini di atas landasan Al-Quran, insya-Allah. Moga-moga dengan pembacaan kita, dengan tadabbur kita yang serba sedikit ini pada setiap pagi ini, insya-Allah akan menjadikan kita ini dapat memahami serba sedikit daripada Al-Quran, walaupun kita tidaklah membuatnya secara agresif, secara besar, banyak kan, tetapi satu muka surat selama 30 minit kita pada setiap pagi ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita ini dapat memahami ayat-ayatnya, insya-Allah, dan dapat memperbaiki, menambah baik apa yang telah kurang pada kita sebelum daripada ini, yang mana kita kemungkinannya tidak cuba sebelum daripada ini dengan bersungguh-sungguh. Pada pagi ini insya-Allah kita bersama-sama di muka surat yang ke-30 insya-Allah, iaitu ayat 191 sehingga ayat 196 daripada surah Al-Baqarah. Insya-Allah moga-moga sahabat-sahabat semua dapat membuka mushaf untuk melihat apakah yang akan kita bacakan dari ayat-ayatnya pada setiap pagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu sakiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, kita bacakan tadi ayat 191 daripada surah Al-Baqarah. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita bacakan sebelum daripada ni, iaitu satu part daripada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sebab nuzulnya. Asalnya adalah Nabi SAW ingin melakukan umrah. Kemudian mereka telah ditahan pada tahun yang ke-6 Hijriyah. Mereka telah ditahan, tidak dibenarkan oleh orang-orang Quraisy untuk memasuki Mekah. Tapi selepas daripada itu, maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah, yang mana mereka dibenarkan, iaitu orang Islam dibenarkan untuk melakukan umrah, Nabi dibenarkan untuk datang pada tahun hadapan. Jadi oleh kerana itu, maka Nabi dan juga para sahabat telah datang untuk menunaikan umratul qada dipanggil, iaitu umrah al-muahadah. Al-qada situ maksudnya ialah al-muahadah, iaitu perjanjian. Bukannya qada tu maknanya seperti kita qada sembahyang dan sebagainya, bukan. Tapi maksudnya ialah umrah kerana telah berlakunya perjanjian. Maka Nabi SAW datang dengan para sahabat, tetapi ada perasaan di dalam hati para sahabat, ditakuti orang-orang Quraisy ni akan membunuh mereka. Lalu turunlah ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebenaran kepada mereka ni, iaitu kepada Nabi dan juga kepada para sahabat. Jikalah mereka ini diserang, maka mereka boleh bertindak balas, mereka boleh membalas mula. Jadi selepas daripada itu, maka kemudian turunlah ayat yang sebelum daripada ni, iaitu ayat 190. Tapi sekarang ni kita baca ayat 191. Ayat 191. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 191 ni, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, iaitu bunuhlah mereka, waqtuluhum haitsu sakiftumuhum, di mana saja kamu dapati mereka ini. Jadi ayat ni lebih umum daripada ayat sebelum daripada ni. Kerana ada setengah ulama kata bahawa ayat 191 ini menasahkan hukum yang ada pada ayat 190. Itu adalah salah satu daripada pandangan ulama lah. Tapi setengah ulama yang lain
mereka berpandangan lain. Mereka mengatakan bahawa ayat ini sebenarnya lebih umum, iaitu ayat ini adalah untuk memberitahu kepada jika sekiranya berlaku keadaan-keadaan demikian, maka mereka boleh buat demikian dan sebagainya. Jadi mengenai hukum jihad ini banyak telah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir dari segi hukum fiqhnya kan. Bilakah boleh memerangi, bila tidak boleh memerangi dan sebagainya, maka itu kita serahkanlah kepada ulama-ulama fiqh yang telah menentukan apakah hukum-hukum untuk perkara tersebut. Jadi apa yang kita bicarakan secara umum hari ini adalah iaitu Allah SWT sebutkan di sini, iaitu antara hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT mengenai hukum jihad dan peperangan ini ialah orang Islam itu dibenarkan untuk memerangi orang-orang kafir ni, orang-orang kafir musyrik, jika sekiranya di mana saja mereka ni berada, jika keadaan memang mengizinkan untuk berbuat demikian. Jadi saya sebutkan sekali lagi bahawa hukum mengenai perkara ini adalah lebih detail disebutkan oleh ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab mereka. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala kata wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkanlah mereka daripada sebagaimana mereka telah mengeluarkan kamu. Iaitu Allah SWT memberikan izin kepada orang Islam di sini untuk menghalau orang-orang kafir itu sebagaimana apa yang telah mereka lakukan sebelum daripada ni, iaitu orang-orang kafir Mekah ni menghalau orang-orang Islam daripada Mekah Al-Mukarramah. Jadi kita tengok kan apa yang berlaku, ramai para sahabat ni telah dihalau. Mereka tak boleh balik. Harta mereka dirampas yang berada di Mekah, yang ditinggalkan di Mekah. Jadi ini adalah salah satu daripada perangai yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Maka jika itu yang mereka lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan kepada orang-orang Islam ini untuk melakukan perkara yang sama sebagai tindak balas, tetapi tidak boleh melampau. Kemudian Allah Taala sebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Di sinilah mungkin ada bahasa Melayu mengatakan iaitu fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Sebenarnya dalam ayat ini al-fitnatu asyaddu minal qatli bukanlah bermakna fitnah membuat fitnah, tapi maksud fitnah di sini adalah asyirku, iaitu syirik. Iaitu kita ni mensyirikkan Allah lebih teruk lagi daripada membunuh. Sebab apa? Sebab Allah SWT turunkan ayat ini selepas daripada diceritakan tentang pembunuhan, tentang peperangan. Jadi kerana apa? Orang-orang Mekah ni apa yang mereka buat? Mereka ni membuat syirik. Sepatutnya satu benda yang teruk sepatutnya, yang tidak sepatutnya terhadap Allah SWT. Mereka membuat patung Nabi Ibrahim. Mereka mensyirikkan Allah, meletakkan berhala-berhala yang banyak di sekitar Kaabah. Jadi itu adalah satu kesyirikan. Allah SWT memberitahu sini, memerangi mereka yang syirik ini sebenarnya lebih patut lagi. Kerana apa? Tidak sepatutnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah Allah Taala berkata wal fitnatu asyaddu minal qatli. Syirik ini lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi daripada peperangan tu. Kalaulah orang-orang musyrik mengatakan kenapa kamu perangi kami? Kerana mereka ni melakukan kejahatan terhadap Allah yang lebih dahsyat lagi. Sebab itulah mereka ni layak diperangi. Maka Allah SWT sebut selepas itu wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum. Tapi ada hukum pula kita tengok di sini, iaitu janganlah kamu memerangi mereka itu indal masjidil haram, di dalam masjidil haram, sehinggalah yuqatilukum fi, sehinggalah mereka ini memerangi kamu. Artinya kalau mereka tidak memerangi kita, iaitu orang Islam yang takut tadi tu, yang nak masuk ke Kaabah tu, nak membuat umrah tadi tu, kalau mereka takut mereka ni dibunuh, maka jangan takut. Dan Allah Ta'ala membenarkan kamu ni untuk memerangi mereka jika sekiranya mereka ni memerangi kamu. Artinya jangan takut untuk berperang. Menghadapi peperangan, kalau mereka buat, maka kamu buat. Tapi jangan kamu mulakan. Kalau mereka yang memulakan, maka kamu boleh membalasnya. Jadi Allah Ta'ala sebut fa'in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kamu, maka bunuhlah mereka. Ataupun qatiluhum. Kalau mereka memerangi kamu, maka kamu boleh membunuh kamu jika sekiranya mereka yang mulakan. Kemudian Allah Ta'ala kata kazalika jazaa'ul kafirin, itulah balasan yang layak bagi orang-orang yang kafir. Seterusnya Allah Ta'ala kata
fa in intahau fala fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi jika sekiranya mereka ini intahau maknanya berhenti. Maksudnya berhenti itu ialah berhenti daripada kesyirikan. Jadi kalau mereka berhenti dari syirik iaitu masuk Islam, maka itu adalah the best lah. Itu adalah yang terbaik. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dua sifatnya di sini, iaitu apa? Iaitu Ghafur dan juga Rahim. Allah Ta'ala ni akan mengampunkan semua dosa-dosa mereka sebelum daripada ni. Itu yang best. Kerana apa? Kerana sesiapa yang daripada kekufuran, kemudian mereka masuk Islam, Allah Ta'ala akan ampunkan semua sekali dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka dan seterusnya. Dalam ayat seterusnya, iaitu ayat 193, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnah." Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita tentang general rules, peraturan umum dalam masalah peperangan ini. Iaitu bagi orang Islam mesti faham apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnah." Kita sebagai orang Islam ini hendaklah memahami ayat ini dengan baik, iaitu apa? Iaitu bilakah orang Islam ini dibenarkan memerangi, dibenarkan berperangan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan perangilah mereka. Sampai bila? Bilakah kita hanya boleh berhenti? Iaitu hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah di atas muka bumi ini. Apa maksud fitnah di sini? Allah SWT terangkan selepas daripada itu, iaitu wa yakunad din lillah, dan jadilah agama itu lillah. Agama di sini maksudnya adalah, setengah ulama kata maksudnya sehingga jadilah penyembahan. Maknanya manusia tidak ada lagi menyembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan maksud di sini ialah kita hanya boleh berhenti dalam peperangan, dalam kita ni memerangi manusia ini, sehinggalah tidak ada lagi fitnah. Dan jadilah agama itu milik Allah. Maksud agama milik Allah ni ertinya ialah agama Allah ini boleh tersebar, boleh disebarkan dan tidak ada masalah, tidak ada fitnah. Fitnah situ maksudnya halangan-halangan untuk melaksanakan Islam ataupun halangan-halangan untuk menyebarkan Islam. Jadi selagi mana kita tidak ada halangan untuk menyebarkan Islam, maka ertinya tidak ada fitnah di situ. Tapi kalau ada halangan, orang membenci, orang mengutuk, orang menghalang untuk kita menyebarkan Islam, maka pada ketika itulah dikatakan masih wujud lagi fitnah. Jadi oleh itu, berdasarkan kepada ayat ni, yang kita boleh faham ialah maknanya kita hendaklah bersedia untuk menghadapi peperangan. Bukan maknanya kita nak memerangi, tapi bersedia. Inilah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal, iaitu bersedialah kamu. Jadi persediaan ini bersedia dengan kekuatan. Kalau kita zaman moden ni, maknanya kita sediakan dengan tentera, kita sediakan dengan ada kementerian pertahanannya, ada ketenteraannya dan sebagainya. Sebab apa? Sebagai langkah persediaan untuk kita nak menunjukkan bahawa ini kita ini bersungguh-sungguh kan. Dan untuk apa semua tu? Untuk menyebarkan Islam, untuk memastikan tidak ada orang mempermain-mainkan Islam ataupun menghalang Islam ini daripada tersebar. Jadi kita tengoklah sebelum daripada ni kan, pada tahun 1800-an, 1800-1700, di mana kuasa-kuasa besar pada masa itu, mereka ini akan datang yang dinamakan sebagai penjajahan. Mereka datang membawa dan kemudian mereka menyebarkan agama-agama mereka. Sehingga banyak di antara negara-negara yang kita tengok pada hari ini, yang asalnya bukanlah beragama yang tertentu, tapi oleh kerana penjajahan, maka selepas tu mereka bawa agama tu dan mereka seolah-olahnya menyebarkan agama itu dengan dahsyatnya tanpa apa-apa halangan. Siapa yang menghalang saja penyebaran ini, maka dianggap sebagai menghalang. Jadi penjajahan tu digunakan benar-benar untuk membenarkan penyebaran tu. Manusia nak terima tak nak terima tu cerita lain, tapi mereka telah melaksanakan. Jadi inilah sebenarnya yang akan dilaksanakan, yang sepatutnya Islam itu tersebarkan, dibenarkan tersebar. Dan orang Islam pada zaman dulu, kita tengok apabila mereka ini, bila khalifah-khalifah menghantar tentera-tentera Islam, bukannya untuk berperang sebenarnya. Asalnya adalah untuk mempertahankan Islam jika diceroboh.
mempertahankan Islam, mencerobohi Islam, bukan mencerobohi orang Islam, tapi mencerobohi Islam, iaitu mengganggu Islam. Biarkan Islam ini tersebar, biarkan Islam ini boleh disebarkan, dan kemudian jika ada orang menghalang penyebaran itu, maka pada ketika itu maka ketenteraan perlulah digunakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain kita baca, iaitu la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, iaitu tidak ada paksaan dalam agama apabila telah jelas di antara ar-rusydu minal ghayy, iaitu yang betul dan yang salah. Tapi sebelum daripada yang betul dan salah ini tidak dapat diterangkan, maka pada ketika itulah perlunya kita semua ni kepada untuk melaksanakan dakwah dan sebagainya. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata sini, fa in intahu fala udwana 'alal zalimin. Kalau mereka ni berhenti, ada setengah pendapat kata maksud berhenti sini, jika mereka berhenti memerangi orang Islam, maka pada ketika itu fala udwana illa 'alaz zalimin, maka kita tidak akan udwan. Udwan ini artinya lah memusuhi. Udwan di sini maknanya memerangi. Maknanya kita tak boleh memulakan peperangan ataupun memulakan serangan kecuali ke atas orang-orang yang zalim, iaitu orang yang memulakan serangan. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata asy-syahrul haram bisy-syahril haram. Para sahabat masih lagi ada perasaan takut ni kan. Sekarang ni bulan haram. Sekarang ni masa ihram. Sekarang ni tanah haram. 3 haram situ 3 haram. Sebab itulah para sahabat ni sangat-sangat takut untuk berperang ni. Sehingga kan kalau mereka diserang pun mereka takut untuk melawan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu ni di dalam ayat-ayat ini kan, silakan, boleh lawan sebenarnya, boleh berperang jika sekiranya kita diserang. Jadi Allah SWT sekarang ni menceritakan lagi tentang bulan ni bulan haram. Jadi kita ada bulan haram itu, bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi ini Zulkaidah, Zulhijjah ni bulan haram ni kan. Jadi bulan haram ni tak boleh para sahabat takut ni untuk melakukan peperangan ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata, asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Allah Taala kata, bulan haram dengan bulan haram. Kalau mereka melakukan, iaitu mereka melakukan peperangan ni kan, pada bulan haram, maka kita boleh, tidak menjadi masalah. Allah Ta'ala kata, silakan kamu untuk melawan, walaupun bulan haram, kerana mereka yang telah memulakan pada bulan haram. Wal hurumatu qisas. Jadi Allah Ta'ala kata, suatu perkara yang perlu dihormati. Hurumat tu maknanya perkara-perkara yang dihormatilah. Bulan haram, tanah haram, orang ihram, semua itu adalah perkara-perkara yang perlu dihormati. Tetapi Allah Ta'ala kata, wal hurumatu qisas. Kalau mereka buat perkara tu, mereka melanggar perkara-perkara yang patut dihormati itu, maka kita boleh. Itu maksud dia kan. Qisas itu bukan qisas bunuh balas ni, bukan. Tapi maksudnya ialah boleh membuat perkara yang sama jika mereka telah memulakannya. Wal hurumatu qisas. Satu benda yang haram patutnya dibuat tu, tapi mereka buat juga, maka kita akan buat balik. Wal hurumatu qisas. Kemudian faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Kalaulah mereka langgar, Allah Taala kata, maka kamu juga boleh melanggar, tapi jangan lebih daripada tu. Bimisli maksudnya ialah sama dengan apa yang mereka lakukan tu. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Tetapi Allah SWT sebutkan, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, takut pada Allah, dan ketahuilah kamu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang muttaqin. Seterusnya ayat 195, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula tentang infak fi sabilillah kepada orang-orang mukmin. Sekarang ni dah tamat dah cerita dengan orang kafir dan sebagainya tadi tu, peperangan dalam bulan haram, peperangan selepas Hudaybiyah, semasa nak melakukan hajjatul qada, umratul qada dan sebagainya. Sekarang pergilah pula kepada hukum yang lain, iaitu dalam masalah hukum peperangan ataupun hukum menginfakkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, wa anfiqu fi sabilillah. Wahai orang yang berimanlah, maksudnya sini, infaklah kamu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anfiqu fi sabilillah. Kemudian Allah Taala gandingkan ayat ini dengan ayat selepasnya, iaitu apa? Allah Taala berkata, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah.
ID tu tangan maksudnya. Ba di situ tu ada ba BID. Kau tu ba itu disebutkan oleh ulama tafsir sebagai ba zaidah. Ba zaidah ni makna ba tambahan. Tambahan ni bukan makna tak ada makna. Jangan salah faham ya. Maksud ba situ zaidah artinya dari sudut nahunya. Dari sudut grammarnya dia adalah zaidah. Tetapi dari segi maknanya ada. Jangan salah faham Jangan kata tak ada makna. Bukan Al-Quran ni tak ada suka-suka hati tambah-tambah kan, tak ada. Bukan tak ada makna, tak ada. Tapi ba di situ artinya ada maknanya dari segi balaghahnya Tapi dari segi i'rabnya, dari segi nahunya, dari segi grammarnya memang zaidah Dari segi nahunya tak ada tak apa. Tapi dari segi balaghahnya tak boleh. Ada ba tu ada makna dia. Jadi Allah Taala kata sini, jangan kamu campakkan biaidikum tangan kamu, tapi bukan tangan kamu situ. Maksudnya bi anfusikum, diri kamu. Jangan kamu campakkan diri kamu ila tahlukah. Tahlukah artinya ialah al-halak. Al-halak ni kebinasaan. Apa maksud sini? Inilah banyak salah faham dalam ayat ini. Maka ulama-ulama tafsir telah menyebutkan maksud sini ialah turunnya ayat ini kerana sebagaimana yang disebutkan oleh setengah-setengah sahabat termasuk Abu Ayyub Al-Ansari. Disebut para sahabat ni bila sampai ke Madinah, bila mereka ni dah berada dalam keadaan tenteram, keadaan aman, mereka tak ada masalah kan. Jadi mereka rasa bahawa mereka mulalah ada perasaan akhir-akhir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ni ada mula dah start rasa macam nak rehat rasa malas dah nak berjihad, rasa kurang sikit semangat berjihad tu, kurang sikit Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Ayat ini turun kepada orang-orang yang dah mula rasa bahawa mereka ni dah malas untuk berjihad ataupun dah kurang semangat sikit. Allah Ta'ala kata, wa anfiku. Kalau di Mekah dulu kamu ni infak, maka di Madinah pun kamu kena infak juga. Wa anfiku. Dan kemudian jangan campurkan ke dalam kebinasaan. Apa maksud kebinasaan? Kebinasaan di sini artinya ialah apa? Meninggalkan jihad. Itu yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, termasuk jalan lain. Jadi dia kata, dalam tafsir jalan lain dia kata, wala tatrukul jihad wan nafaqah lil jihad. Jangan kamu tinggalkan jihad dan jangan kamu tinggalkan infak untuk jihad. Kerana ada para sahabat merasakan bila pergi berjihad ni, dah mula perasaan jihad ni mematikan nanti mati. Jadi itu kebinasaan tu, jangan capak dia. Jadi sebenarnya maknanya terbalik. Kamu tidak involve dalam jihad, kamu tidak involve dalam dakwah, kamu tidak involve dalam usaha untuk menyebarkan Islam, itulah sebenarnya kebinasaan. Kerana apa kebinasaan? Dalam tafsir jalan lain dia sebut, kerana apabila kita meninggalkan jihad, kita tidak infakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad atau apa-apa yang sama dengannya lah. Jadi ertinya sini dia akan secara automatiknya akan menguatkan musuh. Musuh tak akan takut kepada orang Islam. Bila musuh tak akan takut kepada Islam, tak takut kepada orang Islam, maka akhirnya mereka seolah-olahnya kuat kerana kita ni lemah. Jadi pada ketika itu kita yang akan jadi lemah, kita akan menjadi tahlukah. Kita yang binasa pada ketika itu. Kerana mereka akan menguasai orang Islam. Jadi itu ertinya. Jadi bukanlah ertinya kita mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah at-tahlukah. Bukan. Bukan, tu terbalik. Salah makna itu. Perkara ini disebutkan dalam satu peristiwa ketika pembukaan Konstantinopel. Konstantinopel. Pada masa itu Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi juga bersama-sama mengepung Konstantinopel ni. Di zaman kerajaan Umayyah, kerajaan iaitu di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Abu Ayyub ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala panjang umur, dia bersama-sama dengan tentera laut yang bersama-sama mengepung, sehingga mayat dia, kubur dia sekarang ni ada di tepi kota Konstantinopel tu. Abu Ayyub ni ketika orang semua nak serang tu tiba-tiba ada di kalangan para mujahid yang sedang mengepung ni mengatakan, jangan pergi, jangan panjat, jangan buat apa-apa kan pada Konstantinopel. Kamu ni wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Mereka bacakan ayat ni. Lalu Abu Ayyub kata, kamu ni salah faham ayat ni diturunkan kepada kami dulu gini dan dia kata ayat ini nak beritahu janganlah kamu tidak berjihad. Janganlah kamu tidak berinfak. Sebenarnya kamu ni terbalik. Itu jadi apa yang disebutkan oleh Abu Ayyub ni sebenarnya adalah dia menceritakan makna sebenar kepada ayat ini. Seterusnya kita tengok wa ahsinu
Wa ahsinu itu berbuat baiklah. Maksud berbuat baik di sini ialah infakkanlah kamu di jalan Allah dan berjihadlah kamu di jalan Allah. Itu maksud wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka kepada orang infak fi sabilillah. Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Itu muhsin artinya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan seterusnya kita masuk pula kepada satu topik lain, iaitu topik al-haji wal umrah. Allah Ta'ala sebutkan dan sempurnakan haji dan umrah dengan sebaik-baiknya, iaitu dengan melaksanakan segala hak-haknya, melaksanakan wajibnya, melaksanakan adab-adabnya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Kalau kamu itu dikepung, iaitu kamu tertahan, kamu tak boleh nak pergi, dihalang oleh musuh, dihalang oleh penyakit dan sebagainya, kamu tak boleh nak sampai ke Mekah. Kamu dah nak pergi dah, kamu nak buat haji, kamu nak buat umrah, tapi tak boleh sampai. Maka Allah Ta'ala kata, famastaysara minal hadi. Maka apa-apa sajalah yang mudah daripada ad-hadi. Hadi itu maksudnya ialah binatang sembelihan. Jadi maksud sini ialah iaitu binatang kambing. Iaitu sembelihlah seekor kambing artinya. Sebagai bayaran. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Dan jangan kamu cukur kepala kamu. Artinya kamu gugurkan rambut kamu, potong rambut kamu sehinggalah binatang sembelihan tadi sampai ke tempat sembelihannya. Maknanya sembelih dulu, kemudian barulah kamu bercukur. Bukannya bercukur dulu kemudian baru sembelih. Kemudian faman kana minkum maridun aw bihi azam mir ra'sihi. Tapi Allah Ta'ala kata sesiapa di kalangan kamu ini yang sakit. Sakit bagaimana? Dijelaskan oleh ulama-ulama fiqh kita lah dengan detail. Saya tak nak cerita di sini. Tapi Allah Ta'ala kata sini, siapa yang sakit ataupun ada azam mir ra'sihi. Azam mir ra'sihi sesuatu yang menyakitkan pada kepalanya. Ulama kata sini ialah di antara contohnya ialah orang yang sakit-sakit sangat, kepala sangat-sangat sakit, ataupun ada binatang-binatang atas kepala dia kan, kutu ke dan sebagainya disebut, maka fafidyatum min siyamin, maka dia boleh mencukur kepalanya dan kemudian dia membuang rambutnya, tapi dia hendaklah membayar fidyah. Fidyah ini dalam bentuk sama ada puasa ataupun sedekah. Sedekah ni iaitu 3 cupok makanan hendaklah diberikan kepada 6 orang miskin, ataupun au nusukin, ataupun ialah dia mesti dia mesti menyembelih nusuk. Nusuk ni maknanya ialah kambing, iaitu menyembelih seekor kambing. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan au. Au ni makna atau, makna sini pilihan. Pilihan di antara 3 tu kalaulah sekiranya berlaku apa yang disebutkan tadi. Tetapi faiza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Kemudian sekarang ni itu masa sakit dan sebagainya, tapi sekarang jika sekiranya keadaan dah aman. Dalam keadaan aman seperti kita sekarang lah kan, dalam keadaan aman sejahtera, tak ada masalah. Tapi sesiapa yang tamattu' dipanggil sini, sama yang tamattu'. Kita panggil haji ni ada haji kiron, ada tamattu' kan. Jadi haji-haji ni kalau orang membuat tamattu' bil umrati ilal haji, dia buat umrah semasa musim haji, kemudian dia tu tahallul dan kemudian dia tunggu musim haji, itu nama dia tamattu'. Maka Allah Taala kata famastaysara minal hadi, maka dia hendaklah menyembelih seekor kambing. Jadi inilah yang kita panggil sebagai dam tamattu' dan sebagainya. Allah Taala kata seterusnya ialah faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin. Tapi kalau siapa-siapa yang tak ada apa? Mungkin tak ada duit, ataupun kemungkinan kambing tak ada. Itu hukum dia. Jadi sekiranya tak ada kambing ataupun tak ada nilai harga tu, dia tak ada duit untuk membayar kambing tu, Allah Taala kata ialah maka fasyamu salasati ayyamin fil haji, maka hendaklah dia berpuasa 3 hari, dan berpuasa 3 hari semasa mana? Fil haji, semasa haji. Jadi ulama kata ialah seboleh-bolehnya sebelum daripada hari yang ke-7 ataupun hari yang ke-6. Kenapa? Kalau nanti dah masuk hari yang ke Arafah, nanti dah jadi makruh untuk berpuasa. Kalau ada hari tasyrik, dah tak boleh dah berpuasa. Jadi hendaklah berpuasa 3 hari semasa haji, wasab'atin idza raja'tum, dan kemudian 7 hari lagi tu semasa dia balik ke kampung dia. Itu adalah dia kata tilka asyaratun kamilah, maka jadilah 10 hari cukup. 3 hari semasa haji dan kemudian 7 hari semasa mereka balik. Kemudian zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini semua adalah untuk orang-orang yang mana dia ni bukan penduduk setempat tu. Kalau dia penduduk Mekah, maka hukum dia adalah lain.
wattaqullah. Jadi hukum berkenaan dengan haji dan sebagainya ni, jadi insya-Allah kan sahabat-sahabat semua boleh tengok dalam hukum-hukum haji dengan lebih detail, sebab banyak pendapat-pendapat ulama lah berkenaan dengan perkara ini berdasarkan kepada hadis-hadis juga yang menceritakan dengan lebih detail perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat 196 yang sedang kita baca ni. Kemudian yang akhirnya Allah Ta'ala kata wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan Allah itu sangat-sangat keras hukumannya bagi siapa? Bagi sesiapa yang tak ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setakat itulah saja kita pada pagi ini. InsyaAllah berjumpa lagi di dalam muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 31. Allahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi.